Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, satu nama yang sinonim dengan aktivisme belia dan perubahan politik di Malaysia. Mula dikenali ramai sejak muda, beliau pantas naik dalam arena politik Malaysia. Namun perjalanan beliau penuh dengan cabaran, terutamanya pertempuran undang-undang yang telah menarik perhatian negara. Video ini mengupas pergelutan undang-undang Syed Saddiq yang sedang berlangsung, dengan fokus kepada rayuan terbarunya dan implikasi yang lebih luas. Kisah Syed Saddiq adalah kisah cita-cita, idealisme, dan usaha gigih untuk reformasi. Kenaikan politiknya yang pesat, ditandai dengan pelantikannya sebagai Menteri Belia dan Sukan termuda Malaysia, menjadikannya suri teladan bagi ramai orang. Walau bagaimanapun, perjalanannya telah melalui liku-liku, ditandai dengan tuduhan salah laku kewangan. Prosiding undang-undang terhadapnya telah melangkaui bilik mahkamah, mencetuskan perdebatan nasional mengenai keadilan, accountability, dan masa depan politik Malaysia. Kesnya, yang diperhatikan dengan teliti oleh penyokong dan pengkritik, telah menjadi ujian lakmus bagi lanskap politik negara yang sedang berkembang. Syed Saddiq mendapati dirinya berada di tengah-tengah tuduhan undang-undang yang serius. Dituduh menyalahgunakan kedudukannya untuk keuntungan kewangan. Tuduhan ini, yang dinafikan sekeras-kerasnya oleh Syed Saddiq, membawa impak yang besar dan berpotensi menjejaskan kerjaya politiknya. Dakwaan terhadapnya berpunca daripada zamannya sebagai Ketua Sayap Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia, atau lebih dikenali sebagai Bersatu. Dia dituduh pecah amanah jenayah, satu pertuduhan berkaitan dengan dakwaan penyelewengan dana parti berjumlah RM1 juta. Tambahan pula, dia menghadapi tuduhan menyalahgunakan kedudukannya untuk mengakses dan menggunakan dana milik Sayap Pemuda Parti untuk kepentingan peribadi. Tuduhan ini berpusat pada jumlah RM120,000, menambah satu lagi lapisan kerumitan kepada pertempuran undang-undang yang dihadapinya. Menambah kepada keseriusan situasi ini adalah dua pertuduhan pengubahan wang haram. Tuduhan ini berkaitan dengan pemindahan dana berjumlah RM100,000, berpotensi membawa hukuman berat jika terbukti di mahkamah. Tuduhan terhadap Syed Saddiq menggambarkan salah laku kewangan, membayangi reputasi dan masa depan politiknya. Dalam keputusan yang dinanti-nantikan pada tahun 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Syed Saddiq bersalah atas keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan rotan, dan denda yang besar, yaitu RM10 juta. Keputusan ini mengejutkan negara, memecah belahkan pendapat umum, dan meningkatkan penelitian terhadap kes tersebut. Tidak gentar dengan keputusan awal, Syed Saddiq dan pasukan peguamnya tidak membuang masa untuk melancarkan rayuan. Mereka memfailkan rayuan atas 18 alasan, dengan alasan bahawa Mahkamah Tinggi telah tersilap dalam penghakiman dan tafsiran undang-undangnya. Proses rayuan dilihat sebagai talian hayat penting bagi Syed Saddiq, mewakili peluang terbaiknya untuk membatalkan sabitan dan membersihkan namanya. Mahkamah Rayuan, yang ditugaskan untuk menyemak kes itu, menghadapi keputusan yang berat. Ia mesti mempertimbangkan dengan teliti hujah-hujah yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan, memastikan keadilan ditegakkan. Keputusan mahkamah, yang dijangka dalam masa terdekat, akan memberi kesan yang besar kepada masa depan Syed Saddiq, dan menghantar mesej yang kuat tentang accountability dan kedaulatan undang-undang di Malaysia. Pihak pendakwaan, yang mewakili kerajaan Malaysia, telah membina kes mereka terhadap Syed Saddiq atas premis pecah amanah dan salah laku kewangan. Mereka berhujah bahawa Syed Saddiq, semasa berada dalam kedudukan berkuasa, menyalahgunakan dana yang diamanahkan kepadanya untuk kepentingan peribadi. Hujah mereka tertumpu pada transaksi kewangan dan dakwaan percanggahan dalam kewangan parti semasa tempoh Syed Saddiq sebagai Ketua Sayap Pemuda. Pihak pendakwaan telah mengemukakan bukti, termasuk penyata bank dan rekod kewangan, yang mereka percaya menyokong dakwaan penyelewengan dan penggunaan dana tanpa kebenaran. Aspek utama kes mereka berkisar pada konsep accountability, terutamanya bagi individu yang diamanahkan dengan dana awam. Mereka berpendapat bahawa tindakan Syed Saddiq, jika tidak dihukum, akan menetapkan duluan yang berbahaya, menjejaskan kepercayaan awam terhadap pegawai elected dan parti politik. Pihak pendakwaan telah menggesa mahkamah untuk mempertimbangkan keseriusan pertuduhan
dan potensi kerosakan yang disebabkan oleh salah laku tersebut. Mereka percaya bahawa keputusan bersalah adalah penting untuk menegakkan prinsip ketelusan dan accountability dalam jawatan awam. Dalam pertikaian undang-undang, tafsiran undang-undang dan kontrak sering menjadi aspek yang paling diperdebatkan. Ia bukan sahaja tentang apa yang ditulis, tetapi bagaimana ia difahami dan diaplikasikan. Hakim yang berbeza mungkin melihat perkataan yang sama dan membuat kesimpulan yang berbeza. Di sinilah kemahiran hujah undang-undang memainkan peranan, membentuk keputusan kes, dan kadangkala undang-undang itu sendiri. Mengharungi lanskap perundangan boleh dipenuhi dengan kelewatan dan ketidakpastian. Penangguhan sering menguji kesabaran dan keazaman semua yang terlibat. Bagi mereka yang mencari keadilan, setiap kelewatan boleh terasa seperti kemunduran, tetapi ia adalah sebahagian daripada proses yang memastikan pemeriksaan menyeluruh dan keadilan. Ketidakpastian boleh menjadi menakutkan, namun ia juga menggariskan kepentingan ketabahan dan daya tahan. Berpegang pada prinsip seseorang sering datang dengan kos yang tinggi. Dalam menghadapi kesukaran, mengekalkan integriti dan keteguhan boleh membawa kepada pengorbanan pribadi dan profesional. Walau bagaimanapun, pengorbanan ini adalah bukti kekuatan keyakinan seseorang. Harga prinsip bukan sahaja diukur dengan kerugian segera, tetapi juga dalam impak jangka panjang terhadap watak dan legasi seseorang. Implikasi kes ini melangkaui bilik mahkamah. Anak muda yang menyaksikan prosiding dipengaruhi dalam pandangan mereka tentang keadilan dan penglibatan sivik. Lanskap politik juga dibentuk, kerana kes ini menonjolkan isu-isu yang bergema dengan orang ramai. Kesan riaknya amat mendalam, mempengaruhi bagaimana generasi akan datang melihat dan berinteraksi dengan sistem perundangan dan politik. Di persimpangan keadilan dan politik terletak perjuangan untuk masa depan. Kes ini menunjukkan contoh perjuangan berterusan untuk mengimbangi prinsip perundangan dengan realiti politik. Keputusan itu bukan sahaja akan menentukan nasib mereka yang terlibat secara langsung, tetapi juga akan menetapkan duluan untuk kes-kes masa depan. Ia adalah peringatan bahawa usaha mencari keadilan adalah perjalanan yang berterusan, yang memerlukan kewaspadaan dan komitmen yang tidak berbelah bahagi kepada prinsip keadilan dan kesaksamaan.